Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. So, jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya, share ramai-ramai ya. Sebab shadow ban ni dia masih berterusan dan mereka tekan lah pencapaian orang-orang tertentu. Barangkali tak tahulah sebab apa. Dan juga sertai Telegram saya. Di sana saya buat banyak pengumuman ya. So Telegramnya Regi JC Rita Udin. Okey, sebenarnya live ini telah saya buat tadi dalam sejam, lebih kurang sejam sebelumnya. Tapi dia raib. Okey, so entahlah. Baik, saya ada baiknya juga. Sebab di dalam live tadi, selepas live tadi, ada persoalan yang timbul. Dan nampaknya saya menganggap orang faham benda tertentu yang sebenarnya mereka tak faham. Ya, so saya ulang, kali ini saya jelaskan dengan lebih mendalam. Okey. So, pertama sekali Sultan Johor telah mencadangkan, ya. Now, bila Sultan atau Agung mencadangkan, mengarahkan, persoalkan, ianya titah. Tetapi ramai orang suka salah tafsir titah adalah satu arahan. Sebenarnya ianya titah berupa cadangan. Okay. So, dia cadangkan Petronas, SPRM lapor terus kepada Yang di-Pertuan Agong. Okay. Now, itu cadangannya. Now, di dalam media sosial, mahupun ada satu dua portal, bukan portal media arus perdana, saya rasa tajuk dia sudah tersilap. Dan juga di media sosial, ada persepsi yang timbul kononnya Yang di-Pertuan Agong mahu letak SPRM dan Petronas di bawah dia. Ini tidak benar. Ini bukannya cadangan Yang di-Pertuan Agong. Okey. So, ini anda perlu faham. Kemudian timbul kenyataan-kenyataan, terutamanya daripada seorang peguam, ya, sebuah parti, yang mula menceritakan berkenaan dengan prinsip raja berperlembagaan dan juga pengasingan kuasa. Itu saya akan komen kemudian. So, saya nak mulakan dengan beritahu secara efektifnya apa yang tuanku maksudkan, ya. Kalau kita lihat secara efektif adalah pencalonan, nomination. Saya ambil SPRM lah. Kalau saya nak sentuh Petronas, saya nak sentuh SPRM, merumitkan keadaan, so saya ambil SPRM. Nominationnya dibuat oleh raja-raja ataupun Yang di-Pertuan Agong. Contohnya, siapa jadi ketua pesuruhjaya SPRM ditentukan oleh Yang di-Pertuan Agong, dan Majlis Raja-Raja. Bukan melantik, ya. Sekarang pun Agong dah lantik ketua pesuruhjaya SPRM. So, lantikan itu memang dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong. Ketua Pesuruhjaya SPRM dan pelbagai jawatan lagi memang dah dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong. Tetapi pencalonannya dilakukan, nominationnya oleh eksekutif, ya. So, bila pencalonan dibuat oleh eksekutif dan khususnya Perdana Menteri, maka di situ boleh wujud konflik kepentingan. Sebab SPRM esok mungkin terpaksa siasat eksekutif. Nah, orang yang tiba-tiba melaung-laung, dia rasa cemas dan dia cerita berkenaan dengan pengasingan kuasa, raja berperlembagaan dan sebagainya. Sebenarnya sekarang timbul banyak tanda soal. Malah dah keadaan teruk, orang tak percaya dah SPRM. Lebih-lebih lagi, Anwar Ibrahim pernah sebut, Azam Baki panggil dia bincang berkenaan, beri the latest development berkenaan dengan satu kes berprofil tinggi, ya. Dan kalau Ketua Pesuruhjaya SPRM beri makluman yang ringkas bahawa ini adalah satu kes berprofil tinggi, ianya sedang disiasat, itu
boleh kita faham kepada Perdana Menteri. Tetapi cara Anwar menghuraikannya ianya satu perbincangan, satu seolah-olah Ketua Pesuruhjaya SPRM minta restu kalau anda baca kenyataan Anwar, dan dia beri huraian perkembangan siasatan. Di situ dah pelik. Dan kemudian contohnya kita lihat kes Zahid Hamidi. Dah ada bukti hitam putih siapa yang dedah, bukan kita yang dedah, depa sendiri yang dedah, Rafizi yang dedah. Depa sendiri kata, Anwar sendiri kata ada penglibatan dalam perolehan skandal LCS. Fahmi Fadzil pun kata, Anthony Loke pun kata Zahid Kantoy menipu. Tetapi adakah SPRM mengambil tindakan? Tidak ada. So sekarang ni timbul banyak pertikaian, dan pertikaian ini antara lain yang rakyat tidak yakin, antara lain disebabkan Ketua Pesuruhjaya SPRM ni adalah atas nomination atau pencalonan kerajaan, pencalonan eksekutif, pencalonan Perdana Menteri. So jika esok Ketua Perdana Menteri contohnya disiasat, mungkin Perdana Menteri mahu Ketua Pesuruhjaya SPRM diubah. Macam dulu bila Ketua Pesuruhjaya SPRM siasat Najib, Ketua Pesuruhjaya SPRM dipecat. So sekarang sudah timbul banyak pertikaian. Kalau dari sudut itu, sebenarnya pengasingan kuasa ni walaupun on paper, atas kertas ianya wujud, tetapi sebenarnya ramai percaya ianya tidak wujud. So begitu juga kalau kita sekarang letak pencalonan Ketua Pesuruhjaya SPRM di bawah Yang di-Pertuan Agong, dan saya lupa nak beritahu, semestinya kalau Perdana Menteri mencalonkan Ketua Pesuruhjaya SPRM, dia diberi amanat untuk membuat pencalonan itu. Semestinya Ketua Pesuruhjaya SPRM, benda-benda penting dia lapor kepada Perdana Menteri, dan ini memang berlaku. Kalau kes berprofil tinggi, dia beritahu Perdana Menteri, sekarang ni ada satu kes berprofil tinggi, kami tengah siasat, noktah, ya. Tapi dilakukan lebih dari itulah. Anyway, ya. So kalau esok pencalonan dilakukan oleh Raja-Raja Melayu atau Yang di-Pertuan Agong, maka Ketua Pesuruhjaya SPRM mesti melaporkan kepada Yang di-Pertuan Agong. So sebenarnya secara efektif, pada hemat saya, itulah maksud Yang di-Pertuan Agong, hendak memastikan pencalonan dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong. Now cuba fikir, mana lebih menimbulkan pertikaian? Eksekutif calonkan Ketua Pesuruhjaya SPRM atau Agong calonkan Ketua Pesuruhjaya SPRM? Eksekutif ni walaupun dia bukan satu badan politik, tapi dia bersangkut paut dengan isu-isu politik. Yang di-Pertuan Agong di atas politik. So kurang menjadi pertikaian. So ini satu cadangan yang bagus yang kita harus mempertimbangkan. Betul ada orang kata benda tu tak ada dalam perlembagaan. Memang betul. So untuk melaksanakan ini perlu difikirkan, dan jika perlu pindah perlembagaan. Jangan beritahu, oh ini melanggar pengasingan kuasa. Well, sekarang pun Ketua Pesuruhjaya SPRM dicalonkan oleh badan eksekutif kerajaan. Adakah ianya benar-benar bebas? Orang tak percaya. Saya pun pertikai. So tidak ada kebebasan yang betul-betul jelas di situ. Boleh dipengaruhi, ya? Tapi sekurang-kurangnya Agong di atas politik. Saya rasa kurang impak dia. Orang dah lama komplain ketulusan SPRM ni tak wujud lah, SPRM ni dipengaruhi lah, ada orang sampai dakwa dipengaruhi oleh kerajaan lah. So sekarang ni ada jalan penyelesaian yang dicadangkan. Okay. So anyway, ada contohnya satu peguam, satu parti politik. Dia mula jelaskan apa itu pengasingan kuasa, raja berperlembagaan. Sultan Johor tidak pernah pertikai mahupun mempersoal mahupun mencadangkan ada perubahan dalam pengasingan kuasa dan raja berperlembagaan. So awak tidak perlu mengajar Sultan Johor. Saya mengambil masa yang lama untuk menilai apa yang dikatakan oleh Sultan Johor, untuk menghayati, untuk memikirkan sebelum saya beri komen. Saya tidak hendak emosi saya mempengaruhi komen saya.
Tidak kira apa saya fikir berkenaan dengan mana-mana individu, saya melihat apa yang dikatakan, kemudian saya fikir dari sudut rasional. So setelah lama berfikir dan meneliti, termasuk juga penghujahan Tuan Muhammad Hanif Katri Abdullah yang cukup tepat, cukup padu, saya memutuskan bahawa sebenarnya itu hanya satu cadangan yang kita perlu pertimbang. Tak jadi hal. Tak jadi hal. Dan saya berpendapat efektifnya apa yang Sultan Johor cadangkan adalah nominasi atau pencalonan Ketua Pesuruhjaya SPRM ataupun mahupun pengarah ke Petronas dan sebagainya, semuanya dilakukan oleh Majlis Raja-Raja. So akan timbul satu persoalan baru. So jika Majlis Raja-Raja contohnya diberi kuasa untuk melakukan nominasi atau pencalonan Ketua Pesuruhjaya SPRM, pengarah Petronas dan sebagainya, maka Majlis Raja-Raja perlu pastikan mereka tidak ada urusan aktif dalam perniagaan. Kerana jika ada urusan aktif dalam perniagaan, maka ia boleh jadi konflik kepentingan, kerana SPRM antara lain juga menyiasat perniagaan-perniagaan jika ada laporan. So benda itu perlu difikirkan. Tetapi cadangan itu tidak ada masalah. Ya. So saya rasa ramai yang terlajak perahu. Ada yang mula mengajar Sultan berkenaan dengan pengasingan kuasa, ya, raja berperlembagaan. I think they know better. Mereka tahu lebih, ya. Saya tak kisahlah anda suka ke tak suka ke sultan tertentu ke, itu tolak tepi. Tetapi ya, saya ada baca banyak komen yang, ya, tetapi cadangan itu bagus, perlu dipertimbang. Sultan tidak titah wajib dilakukan, dia memang tak boleh pun, tapi dia cadangkan benda tu. Dan kalau saya lihat dari sudut pengasingan kuasa, ianya lebih dipercayai jika yang di-Pertuan Agong yang mencalonkan Majlis Raja-Raja yang pilih senarai, kemudian akhirnya yang di-Pertuan Agong ianya dicalonkan, mereka calonkan, ya, Majlis Raja-Raja, kemudian Agong lantik, ianya lebih telus. Of course kalau Agong yang calonkan dan lantik, logiknya orang tu lebih elok lapor kepada Agong, sebab Agong di atas politik, pengasingan kuasa lebih jelas, dan ianya memerlukan pindaan perlembagaan. So kalau anda berhujah dari sudut pengasingan kuasa, saya rasa itu makan diri. Sebab bagi saya ada baiknya Agong yang uruskan Ketua Pesuruhjaya SPRM Petronas lapor kepada Agong. Tidak ada konflik kepentingan, cuma perlu pastikan Majlis Raja-Raja tidak ada sebarang kaitan secara aktif dalam perniagaan. So apa pun ini cadangan, ianya boleh dibincang dan kemudian tidak dituruti, tak apa. Kita ikut balik perlembagaan, kerajaan ikut balik perlembagaan, tak apa. So you don't have to lompat jam buat kenyataan sehingga seolah-olah mengajar sultan-sultan berkenaan dengan apa maksud raja berperlembagaan, apa maksud pengasingan kuasa. So itu komen saya, ya. So malam nanti saya akan buat satu lagi live. Semalam saya buat cadangan pindah perlembagaan supaya rakyat memilih Perdana Menteri. Okay. Ada reaksi positif, banyaknya reaksi positif, ada juga reaksi negatif. Ini saya akan huraikan dalam bahagian kedua malam ini. Dan bahagian kedua malam ini akan sentuh masalah-masalah yang mungkin berbangkit dan cara ianya boleh diatasi. So sebelum live malam nanti, pastikan anda scroll ke bawah Facebook Regi J. Ritaudin dan rujuk kepada live semalam, iaitu rakyat perlu diberi kuasa memilih Perdana Menteri dan cara ianya boleh dilakukan. Sehingga kita berjumpa nanti. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.